Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Baiklah anak-anak, pelajaran kita pada kali ini ialah tentang zarfuz zaman wa zarful makan, atau lebih dikenali juga sebagai al-maf'ulun fi. Apa itu az-zarf? Az-zarfu ismun mansubun. Dia adalah ismun, iaitu kata nama, berada dalam keadaan mansub. Yaqa'u al-hadathu fihi. Berlakunya sesuatu perkara padanya. Awalan, in dalla ala zamanin, sekiranya ia menunjukkan masa, summiya zarfu zaman. Sekiranya ia menunjukkan kepada masa, maka zarf itu dikenali sebagai zarfu zaman. Sanian, in dalla ala makanin. Yang kedua, sekiranya ia menunjukkan kepada tempat, summiya, ia akan dikenali sebagai zarfu makan. Kita pergi kepada contoh az-zarfu az-zaman. Zarf yang menunjukkan masa. Contoh zarfu zaman ialah sabahan. Sabahan maksudnya pada waktu pagi. Berlakunya sesuatu perbuatan ataupun peristiwa itu, bila ditanya bilakah berlaku peristiwa itu, sabahan. Bermakna ia berlaku pada waktu pagi. Maka perkataan sabahan itu adalah zarfu az-zaman. Contoh lain ialah masaan, petang. Asran, asar, pada waktu asar. Lailan, malam. Hinama, ketika mana. Okey, contoh ayat yang menggunakan zarfuz zaman. Zahabtu ilal madrasati sabahan. Saya telah pergi ke sekolah. Bilakah perbuatan pergi yang saya lakukan itu? Sabahan, pada waktu pagi. Kemudian az-zarfu al-makan. Zarf menunjukkan tempat. Tempat di mana berlakunya perbuatan. Contoh zarful makan, fauqa. Fauqa maksudnya di atas. Tahta, di bawah. Khalfa, di belakang. Wara'a, di belakang. Haitsu, di mana ataupun ketika mana. Contoh ayat yang menggunakan zarful makan, al-kitabu fauqa al-maktabi. Buku itu di atas meja. Di mana buku itu? Buku itu berada di atas meja. Maka perkataan fauqa itu adalah zarfu al-makan. Dalam masa yang sama, fauqa itu menjadi mudhaf, al-maktabi akan menjadi mudhafun ilaih. Baiklah, zarfu zaman dan zarfu makan, dia ada yang mu'rab, ada yang mabni. Mula-mula sekali kita tengok zarfu zaman yang mu'rab dan juga zarfu zaman yang mabni. Apabila disebut zarfu zaman mu'rab, bermaksud dia punya baris huruf akhirnya boleh berubah. Itu maksudnya mu'rab. Manakala apabila disebut zarfu zaman mabni, baris huruf akhir zarfu zaman tersebut tidak akan berubah, sama ada berada di depan, di tengah ataupun di belakang, sebutan barisnya adalah sama. Okay, kita tengok contoh zarfu zaman mu'rab. Al-misal, perkataan sabahan. Perkataan sabahan, bila dia jadi zarf, dia akan dibaca mansub. Sabahan, selepas huruf ha tu ada alif. Sekiranya dia tidak menjadi zarf ataupun tidak menjadi maf'ulun fi, ada ketika dia dibaca baris lain. Contohnya, sekiranya ada harfu jar di hadapan. Contoh, azhabu ilal madrasati fi. Fi as-sabahi, berakhir dengan ha. Ha itu dibaca baris bawah. Sekarang apabila sabah tu menjadi zarfuz zaman, maka dia akan dibaca mansub bil fathah, jadilah sabahan. Begitu juga dengan masaan. Yang berakhir dengan hamzah tidak perlu diletakkan huruf alif. Masaan ada ketika
Bila dia majrur akan dibaca masai. Bermaksud zarfu zaman begini adalah zarfu zaman mu'rab. Begitu juga dengan asran, asar, lailan, dia boleh jadi lailun, lailin, saifan, musim panas, dia boleh jadi fi saif, saifi bila contoh dalam Al-Quran, liila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-saifi, tidak jadi mansub, mengikut, dia akan berubah baris mengikut kedudukan dalam ayat. Begitu juga dengan syitaan. Syitaan adalah musim sejuk. Ada ketika dibaca syitain, ada ketika dibaca syitaun. Contoh ayat yang menggunakan zarfu zaman mu'rab, zahabtu ila makkata saifan, saya pergi ke Makkah pada musim panas. Saya pergi ke Makkah. Bila pergi ke Makkah, jawapan kepada bila ia adalah zarfu zaman. Bila dia jadi zarfu zaman, maka saif itu akan dibaca mansub, saifan. Okey, berbalik kepada zarfu zaman yang seterusnya, zarfu zaman mabni, iaitu huruf akhir zarfu zaman tersebut tidak akan berubah barisnya walau apa cara sekalipun. Okey, antaranya ialah iz. Iz adalah iz memberi maksud bila. Iz ni menunjukkan kepada perbuatan madhi. Contoh dalam Al-Quran apa ya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ba'da iz hadaitana, selepas engkau, ba'da iz, selepas, iz apabila, hadaitana, kamu memberi petunjuk kepada kami. Jadi iz di situ bermaksud bila, ya. Okey, jadi iz ni dia tidak ada bacaan, dia berakhir dengan huruf zal yang dibaca sukun. Tidak ada perubahan pada huruf zal itu dari segi barisnya. Dia kekal sukun di mana saja dia berada. Tidak ada sukun itu bertukar menjadi dhammah, tidak bertukar menjadi kasrah dan sebagainya. Dia kekal iz sampai bila-bila. Sebab itulah namanya zarfu zaman mabni. Seterusnya muz. Muz samalah dengan munzu. Sama maksud dengan munzu, iaitu sejak. Sejak pun kekal. Muz tak ada, muza, muzi tak ada. Munzu pun begitu juga, munzu. Samalah semenjak, muz dan munzu. Qattu. Qattu maksudnya tidak pernah. Tidak pernah. Tak ada qatti, qatta, tak ada. Qattu. Amsi. Amsi. Dia dibaca mabni, iaitu dengan bacaannya satu baris saja, tidak ada amsin. Kena baca amsi. Jadi bila satu baris dia adalah mabni. Seterusnya al-ana, sekarang. Tak ada al-anu, al-ani, tak ada. Mata berakhir dengan alif maksurah yang dibaca sukun. Alif maksurah selepas huruf ta tu dibaca sukun. Iza, apabila. Apabila juga, ataupun bila, samalah dengan iz. Contoh dalam Al-Quran, wan najmi iza hawa, demi bintang apabila ia menjunam. Iza. Dalam Quran lagi, iza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang bantuan Allah dan kemenangan. Kemudian qabla. Qabla pun adalah zarf zaman yang mabni. Okey, tengok contoh, tu dah Ustaz dah sebut dah tadi, iza jaa nasrullah. Tidak ada iza'u, iza'i dan sebagainya. Iza lah kekal sampai bila-bila. Jadi iza adalah contoh zarfu zaman mabni. Seterusnya kita pergi kepada zarfu makan yang mu'rab dan juga zarfu makan yang mabni. Okey, bila disebut mu'rab bermaksud baris huruf akhir akan berlaku perubahan mengikut keadaan dalam ayat. Manakala apabila disebut mabni bermaksud baris huruf akhir tidak akan berubah walau apa keadaan sekalipun. Baik, kita pergi kepada zarfu makan mu'rab. Contohnya ialah fauqa. Fauqa maksudnya di atas. Ada ketika qa tu boleh berubah menjadi qi, maka dia adalah mu'rab.
Ada ketika tahta maksudnya di bawah dibaca tahti, bermakna mu'rab dah di situ. Khalfa di belakang, ada ketika dibaca khalfi mengikut keadaan dalam ayat. Begitu juga wara'a maksudnya di belakang juga, ada ketika dibaca wara'i. Maka ini adalah contoh zarfu makan mu'rab. Okey, contoh ayat ialah istaraha al-usfuru fawqa asy-syajarati. Okey, berehat burung tersebut di atas pokok. Okey, jadi di sini kenapa ustazah baca fawqa? Kerana fawqa di sini adalah zarf. Zarf dia kena dibaca mansub. Okey, dia menjawab kepada persoalan di mana istarahal usfuru, berehat burung tersebut. Di mana burung berehat? Fawqa asy-syajarati. Jadi di sini kena dibaca fawqa, tidak boleh dibaca fawqi kerana dia adalah zarf makan. Maka dia mansub. Dalam masa yang sama, zarfu makan ni fawqa, tahta, khalfa, wara'a, dia akan jadi mudhaf dan isim selepasnya akan jadi mudhafun ilaih. Sebab itulah kena baca asy-syajarati kerana mudhafun ilaih halahnya adalah majrur. Seterusnya kita tengok zarfu makan mabni. Yang pertama aina. Aina di mana? Haisu pun di mana? Huna di sini. Hunaka di sana. Sama seterusnya. Ladun. Lada. Ladun di sisi, lada saya ada. Ada ataupun di sisi pun samalah. Okey, contoh, jadi kesemua contoh ni huruf-huruf akhir itu tidak akan berubah barisnya walau apa keadaan sekalipun. Contohnya ajlisu aina yajlisu al-ulama. Jadi aina di sini bukanlah al-istifham, bukanlah pertanyaan. Maksud di sini saya duduk di mana sahaja duduknya para ulama. Begitu juga yang kedua, ajlisu haitsu yajlisul ulama pun memberi maksud yang sama. Saya duduk di mana sahaja duduknya para ulama. Okey, seterusnya kita tengok ada antara zaraf zaman dan zaraf makan ini, kedua-dua zaraf ini boleh bersatu. Ada ketika zaraf ni dia boleh jadi zarfu zaman dan ada ketika dia boleh jadi zarfu makan. Macam mana kita nak kenal dia? Maka kita kena tengok kedudukan zaraf itu dalam ayat. Sekiranya zaraf dalam ayat itu menunjukkan masa, maka zaraf itu pada masa itu dia jadi zarfu zaman. Sekiranya zaraf dalam ayat itu menunjukkan tempat, maka zaraf itu adalah zarfu al-makan. Okey, antara zaraf yang mushtarakah baina zaman wal makan ialah inda. Inda ketika, qabla sebelum, ba'da selepas, ma'a bersama. Okey, kita tengok ayat yang pertama. Antaziruka inda al-fajri. Saya tunggu awak ketika fajar. Jadi perkataan al-fajri itu adalah bukti yang menunjukkan bahawa inda di situ adalah zarfu az-zaman kerana al-fajr menunjukkan masa. Okey, jelas? Inda al-fajri. Jadi inda tu adalah mudhaf, al-fajri adalah mudhafun ilaih dan inda tu adalah zarfu az-zaman. Kemudian kita tengok ayat yang kedua, antaziruka indal babi. Saya menunggu awak di sisi pintu. Di samping pintu. Jadi perkataan pintu di situ menunjukkan kedudukan, menunjukkan tempat di mana pintu itu berada. Jadi al-bab di situ dengan adanya inda, al-bab itu inda di situ memberi maksud zarfu al-makan. Inda zarful makan wa huwa mudhaf, al-babi mudhafun ilaih. Okey, jelas? Okey, untuk menambahkan lagi kefahaman, mari kita tengok contoh ayat yang menunjukkan gabungan. Zaraf itu boleh, ada ketika boleh jadi zarfu zaman, ada ketika boleh jadi zarfu makan. Sebagaimana ustazah bagi tahu, kita tengok kedudukannya dalam ayat. Sekiranya ayat itu menunjukkan masa, maka zaraf itu adalah zarfu zaman, dan sekiranya perkataan di situ menunjukkan tempat, maka zaraf itu menjadi zarfu makan. Okey, tengok yang pertama perkataan qabla.
safartu qabla al-fajri, maka perkataan al-fajri menunjukkan masa, maka qabla itu adalah zarfuz zaman, ia adalah zarf zaman mabni. Okey, qabla. Okey, bainama aqra'ul qur'ana ranna jarasul babi. Ketika mana saya baca al-Quran, telah berbunyi loceng pintu. Maka berbunyi loceng pintu itu menunjukkan masa ketika baca Al-Quran berbunyi loceng pintu, maka ia menunjukkan masa bila baca Quran, masa bila loceng itu berbunyi ketika baca Al-Quran. Maka bainama di situ adalah zarfu az-zaman al-mabni. Seterusnya inda, antaziruka inda al-fajri, maka al-fajri menunjukkan zarfu az-zaman. Antaziruka inda al-babi, al-babi menunjukkan tempat, maka inda di situ adalah zarfu makan. Seterusnya munzu, ma safartu munzu zuhurin, ma safartu munzu zahara maradu corona. Saya tidak bermusafir semenjak terbitnya penyakit corona. Maka munzu di situ menunjukkan zarfu zaman, zarfu zaman yang mabni. Kenapa? Zahara maradu corona menunjukkan tempoh masa terbitnya penyakit corona tu, bila terbitnya penyakit corona. Haisu maksudnya di mana. Ajlisu haitsu yajlisu al-ulama, saya duduk di mana duduknya para ulama. Maka duduk para ulama itu menunjukkan tempat, maka haitsu itu adalah zarfu makan mabni. Ladal mar'i turudun kathiratun, pada individu itu barang-barang ataupun bungkusan yang banyak, maka lada di situ menunjukkan zarfu makan mabni. Kenapa? Turud ladal mar'i turudun kasirah tidak menunjukkan masa. Di sisi individu itu bungkusan-bungkusan yang banyak, maka dia menunjukkan kedudukan tempat bungkusan-bungkusan yang banyak itu berada pada sisi seseorang, maka lada itu adalah zarfu makan mabni. Baiklah, berdasarkan pelajaran kita pada kali ini, jom sama-sama kita tengok bentuk soalan peperiksaan SPM Bahasa Arab KSSM berkaitan dengan tajuk pada kali ini. Kita pergi contoh yang pertama, namuzaj as-su'al li qismi alif. Contoh soalan bahagian alif. Sebagaimana kita tahu, bahagian alif ada 3 soalan. Okey, untuk bahagian ini soalannya di bahagian ba. Soalannya kawin jumalan mufidatan musta'inan bizurufi al-atiyati. Maksudnya bina ayat yang berfaedah, iaitu ayat yang lengkap dengan bantuan zorof berikut. Jadi senarai zorof yang tertera di soalan di skrin ini ialah soal zorof di pelajaran tingkatan 4. Jadi anak-anak bolehlah mencuba untuk memasukkan beberapa lagi zorof dalam tingkatan 5. Okey, contohnya yang pertama perkataannya ialah munzu, yang kedua haitsu, yang ketiga bainama, yang keempat inda, yang kelima duna. Setiap satu soalan mewakili 2 markah. Jadi disarankan anak-anak membina ayat menggunakan perkataan yang mudah sahaja supaya tidak berlaku kecacatan pada pembinaan ayat yang boleh menyebabkan pengurangan markah. Contohnya kalau soalan yang pertama munzu maksudnya sejak. Buat sahaja ayat yang mudah. Contohnya antaziruka munzu as-sabahi, saya menunggu awak semenjak pagi. Yang kedua haitsu di mana. Saya dah bagi contoh sebelum ini dalam slide sebelum ni. Haitsu ajlisu haitsu yajlisu al-ulama.
dan seterusnya. Jadi cara membina ataupun menjawab soalan ini seperti biasa, sediakan kotak di kertas jawapan. Kotak yang pertama untuk kolom yang pertama untuk as-soal, iaitu nombor soalan. Kotak yang kedua untuk memasukkan zaraf yang diberi, munzu, haisu, bainama, inda, duna, dan kotak yang ketiga adalah pembinaan ayat dengan memasukkan zaraf-zaraf yang diberi. Okey, kita pergi kepada contoh soalan seterusnya, iaitu soalan yang berada di bahagian ba, soalan peperiksaan bahasa Arab SPM KSSM. Bila disebut soalan bahagian ba, ada 7 soalan utama. Jadi soalan yang berkaitan dengan pelajaran kita pada kali ini berada di soalan dal, iaitu istakhrij ma ya'ti minan nas, keluarkan apa yang berikut daripada petikan. Jadi soalan dal berdasarkan petikan yang diberi dalam kertas soalan di bahagian ba. Arahannya, keluarkan at-tarkibuz zarfi. Setengah pendapat menyatakan at-tarkibuz zarfi tiada, tetapi dibimbangi istilah ini ada dan dikeluarkan dalam soalan peperiksaan. Jadi baiklah kita bawa dalam perbincangan. Jadi bila disebut at-tarkibuz zarfi, anak-anak hendaklah cari gabungan antara zaraf dan juga isim selepas itu dalam petikan yang diberi. Tidak boleh sekali-kali membawa contoh sendiri luar dari petikan. Wajib mengambil contoh berdasarkan petikan. Jadi satu soalan, satu markah. Untuk bahagian dal ada 3 soalan, bermakna ada 3 markah. Dan seterusnya kita pergi contoh soalan yang ketiga juga di bahagian ba, iaitu soalan waw, iaitu idbid al-kalimat allati tahta khattun bisyakli at-tam. Bariskan perkataan yang bergaris berikut dengan baris yang sempurna. Ustazah sudah bagi tahu maksud baris yang sempurna itu ialah bermula daripada huruf yang pertama sehinggalah huruf terakhir hendaklah diletakkan baris. Okey. Jadi cuba tengok perkataan yang ustazah warnakan kuning tu, perkataan as-salah. As-salah datang selepas perkataan qabla. Qabla sebagaimana kita ketahui adalah zaraf. Maka macam mana nak baca as-salah? Ustazah dah bagi tahu zaraf itu akan jadi mudhaf, maka as-salah itu akan jadi mudhafun ilaih, maka bacaannya as-salati. Maka bariskanlah ke semua perkataan ke semua huruf dalam perkataan as-salati. Jadi perkataan as-salah lengkap ke semua baris dan betul, maka calon akan mendapat 1 markah. Jadi setakat itu sajalah pelajaran kita pada kali ini. Ustazah berharap agar kesemua penerangan yang Ustazah berikan akan dapat dimanfaatkan oleh anak-anak dan dapat dipraktikkan dalam menjawab soalan peperiksaan SPM. Semoga diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudahi kelas kita dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.